Setelah berminggu aku mengembara ke kawasan pedalaman di utara Sarawak, aku kembali ke Bandar Miri. Kali ini, aku ingin duduk di Bandar Miri selama beberapa hari untuk merehatkan badanku yang kepenatan dan aku ingin menerokai Bandar Miri ini dengan lebih mendalam. Melihat dan mengenali orang-orang tempatan di sini dan belajar tentang cara hidup dan adat-adat orang tempatan di sini. Miri adalah sebuah bandar yang aku lihat begitu pesat membangun. Namun, terdapat banyak tempat-tempat yang menarik tidak jauh dari bandar ini, seperti kawasan pantai dan Taman Negara Lambeh yang terletak tidak jauh dari bandar ini. Dan aku ingin menerokai semuanya sebelum aku pergi lebih jauh ke arah selatan negeri Sarawak. Saya sekarang ni berada di Miri lagi sekali. Saya baru balik daripada Mulu naik flight dan saya harap ini adalah flight saya yang terakhir disebabkan kalau travel dengan basikal ni sebenarnya paling saya tak suka sebenarnya naik flight disebabkan saya kena buka basikal, letak dalam kotak semua, lepas tu kena fly. Sekarang ni balik, lepas tu kena pasang balik basikal. Dan sekarang ni dekat Miri ni saya nak take a break kejap untuk beberapa hari pasal memang agak penat juga sekarang ni. Mungkin dah 2 atau 3 hari saya stay dekat sini sebelum saya teruskan lagi kayuhan saya menuju ke arah selatan. Miri adalah bandaraya besar aku yang pertama di Sarawak. Sebelum ini, aku memang terbang ke Miri dari Kuala Lumpur, tapi selepas itu aku terus ke Lawas. Dan kini, aku akhirnya dapat menerokai Bandar Miri ini betul-betul. Lagipun, aku agak kepenatan selepas mengembara ke beberapa tempat di bahagian pedalaman di utara Sarawak. Jadi, aku mengambil keputusan untuk berehat beberapa hari di Bandar Miri ini sambil berkenalan dengan penduduk tempatan di sini. Dan beberapa hari saya stay dekat Miri ni, saya bernasib baik pasal saya memang ada seorang kawan saya memang berasal daripada Miri. Dia memang follow blog saya daripada dulu lagi, daripada tahun 2012 lagi. Nama dia Atikah. Dan dia ada bawa saya jalan-jalan, dia bawa saya di sekitar Bandar Miri ni. Kita orang pergi macam pasar dan daripada situ dia banyak terangkan saya tentang makanan-makanan yang boleh didapati. Cuma dekat Sarawak ni, dekat Semenanjung pun memang tak ada makanan ni disebabkan kebanyakan barang-barang yang dijual dekat pasar tu sebenarnya dia datang daripada hutan. Ini orang selalu macam bakar, lepas tu buat lemak, cicah cili sedap guna ni. Yang ni? You nak try? Bolehlah, try lah satu. Ni pun daripada barang hutan lah. Ini daripada hutan juga. Boleh. Nanti saya beli satu, suruhlah siapa masak ke apa. Yang mau beli sikit tu. Plastik? Tajam lah. Oh. Ini program. Terima kasih. Okey, terima kasih. I know sebab ni dekat Sarawak je dah boleh jumpa. Dekat hutan Sarawak, dekat hutan Borneo lah. Dari segi luaran, ia kelihatan seperti pasar yang biasa, sama macam di Kuala Lumpur atau mana-mana di Semenanjung. Tetapi, bila aku melihat dengan teliti, makanan yang dijual di sini sebenarnya amatlah eksotik. Aku rasa bertuah kerana mempunyai seorang kawan lokal di sini, Atikah, yang banyak menerangkan kepadaku tentang makanan dan buah-buahan tempatan yang dijual di sini dan memang aku tak pernah jumpa di mana-mana di Semenanjung. Selain melawat pasar di sini, aku banyak menghabiskan masaku di Bandar Miri ini dengan mengayuh basikalku menerokai kawasan di sekitar Bandar Miri ini. Aku cuma mengayuh secara santai di sini kerana aku ingin betul-betul merehatkan badanku sebelum aku mengerah tenagaku mengayuh ke arah selatan negeri Sarawak nanti.
Bandar Miri ini tidaklah sebesar mana. Cuma selepas beberapa minit aku mengayuh, aku mula melihat bukit-bukit yang penuh menghijau di sini. Dan aku mudah menerokai sekitar Bandar Miri ini cuma dengan berbasikal kerana jalannya tidak begitu sesak. Tidak berapa jauh dari Bandar Miri ini, aku melawat Taman Negara Lambeh yang terletak cuma lebih kurang 30 km dari Bandar Miri. Taman Negara Lambeh ini agak popular terutamanya di kalangan penduduk di Miri kerana lokasinya yang berdekatan dan laluan di dalam hutan ini agak mudah dan cuma mengambil masa beberapa minit untuk sampai ke sebuah air terjun di sini. Tetapi malangnya, semasa aku di sini, laluan untuk ke air terjun di sini sedang ditutup dan aku cuma boleh berjalan cuma beberapa minit sebelum aku terpaksa berpatah balik ke pintu masuk Taman Negara ini. Tetapi walau bagaimanapun, berjalan cuma di laluan hutan ini sahaja sudah cukup untuk membuatkan aku terpesona dengan pelbagai jenis flora dan fauna di sini. Flora di hutan ini dikatakan mempunyai biodiversity yang begitu kompleks dan juga mempunyai beratus jenis burung, serangga dan haiwan-haiwan yang lain. Dan satu yang saya suka tentang Bandar Miri ni, walaupun Bandar Miri ni dia macam memang very small town, tapi dia modern. Bagi saya tempat ni memang ada semua benda yang saya nak. Dan tak jauh daripada bandar ni, memang dekat dalam bandar ni juga ada banyak tempat-tempat yang menarik. Saya pergi jungle trekking, masuk hutan, saya cycling dekat tepi pantai, dan cycling dekat sekitar Bandar Miri ni pun memang bagi saya memang betul-betul menarik. Dan saya paling suka sekali cycling daripada tengah-tengah Bandar Miri tu ke arah Kuala Baram dekat belah utara. Jalan tu kalau petang-petang memang saya nampak ramai cyclist-cyclist yang lain. Saya rasa memang diorang ni semua local cyclist. Diorang memang selalu lalu jalan tu. Kadang-kadang memang satu grup sampai 20 orang, 30 orang pun ada. Mengayuh di luar pusat Bandar Miri, terutamanya di bahagian utara, telah menjadi aktiviti harianku di sini, terutamanya pada sebelah petang. Jalan di sini tidak sibuk, pemandangannya yang agak menarik melalui kawasan tepi pantai dan jalannya yang rata dan tidak begitu berbukit membuatkan aku terasa seronok mengayuh di sepanjang jalan menuju ke Kuala Baram yang mempunyai jarak sekitar 20 km ini. Setelah hampir sejam aku mengayuh di jalan ini, aku pun sampai ke suatu perkampungan di Kuala Baram yang kebanyakan penduduknya adalah orang berbangsa Mirik yang dikatakan bangsa tertua di Miri. Dan dekat Bandar Miri ni juga dia ada memang orang lokal yang memang asal daripada Bandar Miri ni. Diorang dipanggil sebagai orang Mirip. Kebanyakan diorang tinggal dekat belah-belah utara dekat area Kuala Baram ni. Dia ada macam satu kampung. Dan daripada situ saya dapat tengok macam mana masakan diorang, saya dapat tengok macam mana adat diorang, pantang larang diorang ni semua. Assalamualaikum, Mak Lus. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya dari duduk dekat Miri. Jadi mau tengok kampung orang-orang Mirik. Nak belajar tentang orang Mirik. Ini kampung ini digelarkan Kampung Wujud Tanjung Batu. Di sini, aku mula berkenalan dengan seorang penduduk di sini yang aku gelar sebagai Mak Alus dan beliau ingin menunjukkan aku masakan harian orang-orang tempatan di sini. Jadi, aku pun menghabiskan masa sehari suntuk di rumah Mak Alus. Beliau dan keluarganya begitu mesra denganku dan mula menunjukkan aku bagaimana beliau memasak lauk ikan keli. Kalau kita mau tumis boleh juga. Kalau tak tumis pun boleh juga.
Kalau sebatang tu sedap. Dia ada macam rasa lah. Orang Mirik selalu memang makan ikan keli ya? Ya, memang dia selalu makan keli. Dia selalu pergi pancing ikan keli selalu dia. Oh, pancing juga ada? Ada, dia pancing ikan keli. Setakat ini dalam pemerhatianku, masakan orang Mirik ini adalah hampir sama dengan masakan orang Melayu di bahagian Semenanjung. Yang kuih. Ini terung iban. Terung iban? Terung iban yang bulat tu. Terung asam. Ini untuk rasa apa? Untuk rasa sama ni ikan keli juga. Tercampur dah. Cuma sesetengah bahan yang digunakan, seperti terung iban sebagai contoh, cuma boleh didapati di negeri Sarawak. Dan mungkin bahan-bahan seperti inilah yang membezakan masakan di sini dengan masakan di sebelah Semenanjung. Macam ni dah okey lah ni? Ni dah masak ni. Ni bau dia. Dah kuat dah bau dia. Dah naik kan? Bahan-bahan campur tadi tu kan? Dah naik bau dah ni. Dah masalah ni. Dah naik dah ni. Kita rasa keluar dah. Oh, sedap bau. Sedap lah. Okay. Kita peras sama itu air asam limau. Asam limau? Asam limau biasa peras. Tetapi yang lain-lain kelihatan hampir sama dengan masakan Melayu di Semenanjung. Bukan itu sahaja, gaya orang Mirik ini pun seakan-akan membuatkan aku terasa yang aku kini telah berada di Semenanjung, Malaysia. Mungkin kerana pemakaian mereka, lenggok percakapan mereka dan benda-benda kecil yang lain. Tumbuk semua dengan bahan ni? Sekali-sekala, mereka ada juga mengajak aku beberapa perkataan dari bahasa Mirik. Nasi tu bre. Nasi? Bre. Bre? Okey, masukkan je lah. Masukkan semua? Okey. Okey. Letak sayur. Letak sayur belum. Kita kuah-kuahkan. Lupa yang umbut ni yang dah rebus kan? Dia rebus dulu kan sebelum ni? Rebus dulu. Kalau kita dia original baik sekali, kita tak rebus. Kita masak macam tu saja. Satu lagi sebab kenapa aku terasa orang Mirik ini amat dekat dengan masyarakat Melayu di sebelah Semenanjung adalah mungkin kerana sebelum ini aku cuma mengembara ke pedalaman Sarawak dan bergaul dengan orang-orang Ulu, di mana cara hidup orang-orang Ulu ini amatlah berbeza dengan masyarakat di bandar, dan hampir semua makanan harian mereka berasaskan hutan seperti orang Lun Bawang, Kelabit, Kenyah dan Penan. Jadi, bila aku mula mengenali dan bergaul dengan masyarakat Mirik yang kebanyakannya duduk di kawasan bandar, cara hidup mereka lebih dekat dengan masyarakat Melayu di Semenanjung berbanding dengan orang-orang Ulu di kawasan pedalaman. Kebanyakan mereka juga adalah beragama Islam dan ini membuatkan cara hidup mereka hampir sama dengan masyarakat Melayu. Selain daripada menunjukkan aku masakan harian mereka dan mengajak aku untuk makan bersama-sama, aku juga sempat bergaul dengan ahli keluarga Mak Alus yang lain dan aku mengambil kesempatan ini untuk bertanya dengan lebih mendalam tentang cara hidup, adat dan pantang larang orang-orang Mirik di sini. Orang Mirik ni, saya dengar betul ke orang Mirik ni memang orang paling tertua sekali di Miri? Ada memang tertua. Ini asalnya di sini. Memang asal sinilah. Sini bukan dia orang panggil Pujut, dia panggil ini Kampung Unan. Kampung Unan? Kampung Unan. Ya, yang Kampung Unan yang asal memang inilah asal dia. Ini paling ramai orang Mirik? Ya, paling ramai lah orang Mirik di sini. Lagi di mana orang Mirik selain daripada sini? Sini yang belah sinilah yang saya tahu, itu kampung seberang sana, di sini, kawasan ini. Oh, dekat kawasan ini saja? Yang Mirik, yang saya dengar Bekam tu? Bekam, itu yang banyak. Itu paling ramai? Oh, itu yang paling ramai. Lagi ramai daripada di sini, di Mirik? Ya, paling ramai. Ah. Kau mahai, kata berudu.
datang berudu, baik dukun. Macam kita mau berubat pergi orang jumpa dukun. Macam kita saya nak sakit, ingin nak jumpa Pak Dukun yang pandai berubat kan. Macam tu lah cerita dia. Kita orang macam orang bersalin, makan air periuk, yang tapal. Saya tidak boleh keluar rumah. Habis pantang boleh keluar rumah. Macam tu. Sama juga macam kita juga kalau atas itu kan orang bersalin kan. Memang tidak boleh keluar rumah. Kebanyakannya macam tu lah. Macam tu lah. Memang duduk dalam rumah juga. Mak Alus, terima kasih sudi luangkan masa dengan saya. Lepas tu ajar saya macam mana nak memasak semua ni. Saya mungkin lepas ni saya slow-slow nak keluar daripada Miri. Nak pergi ke Sungai Asap, nak pergi perlahan-lahan saya nak pergi ke arah Kuching. Harap sihat, selamat datang tempat orang lain. Jangan kali dari sini lagi. Jangan lupa tu mana rumah Mak Alus, saya nak makan. Ingat. Telefon. Saya ingat tempat ni. Setelah puas aku bertanya pelbagai persoalan untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang orang-orang Birik, aku pun beredar mengayuh kembali ke arah Miri dari Kuala Baram. Dan destinasiku seterusnya adalah Pantai Tusan yang sebenarnya terletak agak jauh dari Miri, hampir 40 km dari Bandar Miri, yang mengambil masa lebih sejam untuk aku berkayuh dengan basikalku. Sesampainya aku di Pantai Tusan, aku begitu terpesona dengan pemandangan di pantai yang kelihatan begitu lengang di bawah cahaya matahari yang hampir terbenam di ufuk barat. Tanpa arah tuju, aku cuma berkeliaran di sekitar kawasan pantai ini perlahan-lahan, sentiasa kagum dengan pemandangan di sini yang dipenuhi dengan warna keemasan di kala matahari hampir terbenam. Bagiku, pantai ini begitu indah dengan tebing-tebing yang tinggi seperti ini. Tetapi aku melihat hampir tiada pengunjung di sini. Mungkin kerana pantai ini terletak agak jauh, lebih kurang 40 km dari Bandar Miri, dan terdapat beberapa pantai yang lain di Bandar Miri. Dan aku ke sini semasa pertengahan minggu. Jadi, mungkin disebabkan pantai ini yang bagiku begitu indah, kurang mendapat pengunjung buat masa ini. Walau bagaimanapun, aku betul-betul menikmati suasana yang tenang di sini. Aku mengayuh di sepanjang pantai ini berseorangan, tanpa melihat seorang pun kelibat manusia yang lain. Cuma aku dan alam ini sahaja. Aku mengayuh di sepanjang pantai ini di kala matahari terbenam. Terasa begitu sunyi di sini. Cuma bunyi ombak yang memukul pantai dan angin yang bertiup. Mengayuh di sini terasa seperti aku sedang berada di persisiran pantai di suatu pulau yang begitu terpencil. Dan sekelip mata, aku terus jatuh cinta dengan tempat ini yang bagi aku betul-betul tenang dan aman. Aku terus berada di Pantai Tusan ini sehinggalah waktu malam mula menjelma sebelum aku pulang semula ke Miri, dan aku bercadang untuk datang ke sini lagi pada keesokan harinya dan bercadang untuk memasang kemahku di kawasan tebing di sini untuk bermalam. Pada keesokan harinya, aku mengayuh lagi ke Pantai Tusan ini. Kali ini, aku membawa sekali kemahku dan makanan untuk bermalam berseorangan di sini.
Aku memasang kemahku agak awal di waktu petang kerana aku ingin menikmati suasana matahari terbenam di pantai ini lagi sekali. Dan malam ni saya memang bercadang untuk tak tinggal dekat Bandar Miri, tapi saya bercadang untuk pasang saya punya tent dekat tepi pantai ni. Memang cantik tempatnya dengan cliff dia, dengan pemandangan dia. Kejap lagi saya nak layan sunset dan esok saya nak bangun awal pasal nak layan sunrise dekat sini. Semasa aku mengembara dengan berbasikal mengelilingi dunia sejak 10 tahun yang lepas, waktu matahari terbenam adalah waktu kegemaranku. Selalunya, aku akan mencari tempat-tempat yang menarik seperti di puncak bukit atau tebing-tebing yang tinggi di awal waktu petang, dan aku akan duduk di situ menunggu hingga matahari turun dan akhirnya hilang di ufuk barat. Aku menghabiskan masa di sini tanpa membuat apa-apa kecuali dengan menikmati suasana yang begitu tenang di sini. Sama seperti hari yang sebelumnya, aku cuma menghabiskan masa petang aku di sini berseorangan tanpa melihat seorang pun kelibat manusia lain di sini. Ramai yang bertanyakan kepadaku sebelum ini jika aku selalu berasa sunyi kerana aku sentiasa mengembara berseorangan. Bagiku, bila aku berseorangan berada di tempat yang tenang seperti inilah yang membuatkan aku boleh betul-betul menikmati dan menghargai sesebuah tempat. Dan dengan mengembara berseoranganlah, aku mudah untuk mengenali dan membuat kawan baru dengan orang-orang tempatan di mana-mana sahaja yang aku pergi. Mungkin juga kerana aku dah biasa mengembara berseorangan, aku jarang rasa keseorangan, tetapi aku berasa tenang dalam kesunyian kerana aku boleh meluangkan masa dengan diriku sendiri, seperti membaca buku-buku kegemaranku dan menulis apa-apa saja yang aku inginkan di dalam diary personalku sepanjang aku mengembara. Okey, lepas ni macam saya cakap tadi, saya akan stay lagi 2-3 hari dekat sini. Dan mungkin saya akan teruskan lagi perjalanan saya ke arah selatan. Sekarang ni saya rasa saya dah puas tengok dekat bahagian utara dekat Sarawak ni. Saya banyak tengok orang-orang Ulu ni semua. Dan sekarang saya rasa tibalah masanya untuk saya slowly mengayuh ke bahagian selatan, explore bahagian selatan dekat Sarawak dan tengok culture-culture dekat belah sana pula. Aku menghabiskan malam terakhirku di bahagian utara Sarawak ini di dalam kemahku di Pantai Tusan, dan selepas ini aku akan mula berkayuh perlahan-lahan ke arah selatan negeri Sarawak untuk menerokai banyak lagi tempat-tempat yang bagi aku penuh dengan keindahan alam dan kaya dengan budaya yang begitu eksotik dan menarik.